اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Wah tak. Wah kata nuzul. Kalau kamu duduk belakang aku boleh, tapi kamu kerja di maktul ataupun tabek. Kamu kerja di tabek di maktul. Sebab ayat sudah difahami. Jadi kalau kamu nak duduk belakang aku boleh, tapi kamu kerja di tabek ataupun atap boleh. Okey. An kata aku hujan. Siapa-siapa yang duduk belakang aku, dia mesti bagi bawah. Boleh? La pun la ada nafi. La kata di belakang tu aku ni nafi, kamu boleh duduk, tapi masalahnya kamu jadi manfi. Manfi tu maknanya kamu kena dihinakan. Maksudnya tidak boleh beriman. Tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman ini, apa juga ayat tanda yang Tuhan dia amalan, sakit, ujian tidak ada faedah lagi sebab dia tidak beriman kepada Allah. Ini ayat perintah supaya kita melihat kejadian langit dan bumi, ya, untuk kita menjadi pengajaran. Okay. Jadi kita telah menjawab soalan yang sama. Ya, ini orang sama. Al-Mufi itu sama. Ini sudah. Cuba sebut boleh Al-Kalam ni. Dalam tu Quran tu buah. Dalam tu ada buah lagi. Tapi dia sebut Al-Lafzu tu yang ada kata-kata tu boleh tu mana tu Al-Lafzu kata-kata dia. Yang tanya yang tak ada yang Al-Markabu yang tersusun Kul dulu Wazulu kemudian Maza kemudian disusun gitu rapi itu dari Muraka. Al-Mufi itu memberi makna dan pengajaran. Al-Wadi ayat ini sesuai sampai hari kiamat. Al-Wadi konteks. Al-Wadi itu konteks. Jadi itulah ayat Quran yang kita nak belajar yang orang belajar berpuluh tahun. Jadi ini nama dia mata dunia. Jadi dia kata ayat Quran tu ada tiga. Ayat Quran tu ada tiga bahagian saja. Yang pertama isim. Kita jumpa dalam ayat ni isim ada 6. Ya, lepas tu fa'il kita jumpa ada 4. Harap ada 7. Okay. Ya? Ini tak ada tau. Ini semua dalam komputer. Kalau tuan-tuan nak ada ni, tak ada. Buku ni buku ni dia 30 saja. Di mana saja. Jadi kalau saya pernah berikan web email address, mana ni dia boleh uruskan. Ini semua dah kita belajar. Kalau kita belajar, kita belajar. Okey, belajar okey. Belajar kan? Okey. Belajar lagi badan. Belajar. Ini matan. Kita belajar lagi bab apa tu isim masuk. Ada berapa sebab isim masuk? Ada berapa sebab? 12. Jangan lupa kita belajar 12 saja, tapi dalam matan ada 15. Ada 15. Mampu lebih belajar tu? Kalau dalam jadual mampu untuk lebih berapa? 11. Belajar kan? Bab solat belajar belum? Belajar dah, tak ingat. Dah belajar belum? Ya. Dah belajar, tengok orang belajar. Ya. Semua dah belajar. Tapi belajar belum? Dah. Kau tak belajar kata, dan ada. Istisna belajar belum? Dah. Saya tanya tak jawab. Okey, bab la belajar belum? Isim dan fa'il yang ada la.
La haula wa la ilaha illallah la yu'minun. Kena bacanya. Buat madu tu orang ke? Belajar kan. Okey. Munada baca belum? Yang ada dia ada. Munada minggu apa? 12 ke 13 ke 15 ke 16. Munada. Ada. Munada minggu 10. Tak nampak. Ini tuan. Okey, tuan. Siap. Masya-Allah. Dah. Okey, tak apa. Perkara yang kedua dalam masalah ni tuan. Okey. Kita kena faham pengertian mu'rab dan mabni. Dan bagi orang baru dalam kataan Al-Quran itu ada yang berubah, ada yang tetap. Yang berubah ni balik berubah. Yang tetap tu balik dia tetap. Walaupun sama berubah. Bentuknya dia berubah Tuan tak ingat dia nama dua tu? Mu'rab dan mabni. Mu'rab tu pada berubah, mabni tu tetap. Ingat dia Mu'rab berubah, mabni tetap. Mu'rab berubah. Saya kata dulu 60% kalimah mabni. Yang bagi tu Mu'rab berubah. Bagi contoh ni kira. Contoh ni yang berubah. Kata berubah. Ya. Alhamdulillah. Ini isim. Ya, ini isim yang berubah. Alhamdulillah. Kenapa dia pada tempat? Adalah sebab tu yang kuning. Dia boleh jadi alhamdulillah. Ya, kalau ada di situ innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika. Ini salah satu sebab isim ni boleh jadi bahagian atas sebab dia ada inna, dan ada 11 sebab lagi. Okey. Ada 2 sebab. Kemudian alhamdulillah boleh jadi alhamdulillah. Ya, kalau ada mi. Dan dia ada 3 sebab. Ada yang lain sebab. Jadi tuan-tuan, kita orang Islam, kita mesti tahu kenapa isim tu sekali alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tu? Bacaan dia pun mesti macam itu. Tak boleh baca kuat-kuat, kena baca selanting. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu je kena baca. Sebab dia marfu'. Ni marfu'. Ya, tengok. Ni tasdid. Bahagian atas ni orang tak kata innal hamda. Dia baca innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kenapa kuat? Inna sesungguhnya. Begitu juga minal hamdi, kena tinggi juga sebab bawah. Ya. Jadi itu hukum nahwu, bacaan dalam nahwu kan? 3 kan? Okey, ini isim yang berubah. Fi'il pula yang berubah, kita kata dalam perkataan Ya'kulu ni makan tak? Betul tak? Ya. Kalau ya'kulu ni bagi depan, ingat yang berubah tu bagi akhir ke? Bagi akhir. Yang ni pun bagi akhir. Bagi akhir yang berubah tu bagi akhir. Tuan-tuan ya. Yang berubah tu bagi akhir. Kita sebagai orang Islam kena tahu ini isim. Dan isim ni berubah. Dia bagi depan. Adalah apa sebab? Sebab tu yang wajib tahu. Ini fi'il mudhari', fi'il ya'kulu min he is eating. Ya'kulu. Kalau taruh lam, dia akan jadi lam ya'kul. Lam ya'kul mati. Tak makan. Ya, tak makan. Majzum. Kalau taruh lam ya'kula. Payah tak pula. Jadi fi'il dia berubah daripada baris depan kepada baris mati dan baris atas. Isim daripada baris depan kepada baris atas dan baris bawah. Itu saja beza. Saya kata, sebab itu Tuhan kata, walaqad yassarnal Qur'ana. Kami mudahkan Quran ni. Fa hal min mudakkir? Kenapa ramai orang tak nak belajar? Okey. Dia kata dalam surah tu 3 kali tu. Walaqad, dia pakai ni tuan-tuan. Dia pakai walaqad. Walaqad la sumpah ni.
Kenapa? Sesungguhnya Quran itu mudah, tapi kenapa ramai orang tak nak belajar? Dia pakai yassarna. Ini yang sebab saya ajak anak saya ni sama-sama tolong ayah. Walaqad yassarna, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk belajar. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir ni muddakir. Ada berapa sabdu? Ada berapa sabdu? 3. Ini muddakir, 2 sabdu. 2 sabdu tu mana? Allah, sakit sangatlah. Mana kenapa sakit benar kita ni siapa tak nak belajar Quran? Quran ni memang dari segi domain dia dari sana memang susah. Kita kata susah nak belajar, tapi bila dah pandai senang. Okey, yang ketiga. Ya, okey. Tengok balik ayat tadi. Kulin Zuru tu tengok balik. Tuan-tuan. Kita mengenalkan fi'il, isim dan haraf tadi. Itu sebenarnya saraf. Cuba tulis saraf. Tuan-tuan mengenali kul itu fi'il, uzuru fi'il, ma haraf, fi haraf, asam isim. Itu mengenali fi'il tu artinya saraf nama dia. Saraf mengenali kalimah-kalimah. Quran terbagi pada 3 saraf ya. Tuan-tuan boleh catat saraf. Saraf mengenali ya. Mengenali. Okey, jangan risau tuan-tuan. Kita pelan-pelan belajar. Kan? Yang kedua tuan-tuan. Yang kedua, Allah Ta'ala susun kuli dulu, unzuru kemudian, ma kemudian, fi duduk depan as-samawat sebab dia jar majrur. Al-ardi tu jadi ataf kepada wah, itu saraf juga. Nama dia susun kalimah. Tuan-tuan boleh? Ya, ini saraf saja kan? Saraf. Susun kalimah. Itu saraf lagi. Itu saraf lagi. Okey. Itu saraf lagi tuan-tuan. Ada berapa dah saraf daripada ayat tu? Tuan-tuan, nak tengok pengertian tu, tengok dalam muka surat 1 yang saya bagi tadi. Beza antara nahwu dan saraf. Okey, okey. Okey. Tuan-tuan, boleh kita teruskan? Okey. Yang pertama tadi kita mengenal isim, fi'il, haraf itu saraf. Itu ilmu saraf. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala menyusun kalimah-kalimah menjadi ayat yang boleh difahami dan cantik maknanya. Itu dia panggil susun kalimah, murakkab. Murakkab itu susun kalimah. Itu nama dia saraf juga. Okey. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, ini saraf Yang ketiga. Tuan-tuan tengok kul. Tengok tak kul? Nampak tak kul? Ayat pertama kul kul ayat pertama tu. Okey. Okey tuan-tuan. Okey. Yang ketiga, bila kita jumpa kata perbuatan, kata perbuatan ni kata perbuatan, ini kata perbuatan, ini kata perbuatan. Ilmu saraf, orang yang pakar saraf, dia akan keluarkan kata perbuatan ni kepada root dia. Okey? Kepada root dia. Ini semua dah saya dah ajar dah. Okey? Mana tu? Okey, tak. Datuk Khalid, jangan risau Datuk. Kita duduk simpan dekat-dekat je. Kita sambil minum teh dekat kelas tu, kita buat kelas. Betul, betul. Jangan risau. Kalau tuan nak bagi kejap tu. Kejap je. Kita duduk dekat-dekat mana ada tempat Ijam burger yang the best burger dalam dunia tu, boleh. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan, kita jumpa perkataan qala. Okey, qala. Qala ni nama dia fi'il. Ya, madi. Mu'tal. Ajwa. Betul tak madi? Betul tak mu'tal? Betul tak ajwa? Kalau jadi kul ni fi'il amal. Amal dia jadi kul. Tuan-tuan. Saya dah mengajar dulu, tuan-tuan. Ini saling lah. Fi'il,
kalau ikut surah ada dua. Satu fi'il sahih, satu fi'il tolong saya Imam, tolong diam dia. Bukan diam, lupa sebenarnya. Okey. Sahih ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Mu'tal ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Yang sahih ni ada salim. Betul tak? Salim ada muta'ah. Betul tak? Lepas tu ada mahmud. Betul tak? Lepas tu ada mahmud misal, ada mahmud ajwaf, dan ada satu lagi mahmud nakis. Okey, nakis. Okey. Jadi fa'il qala ni bukan ini. Fa'il qala ni dari kategori mu'tal. Sebab dia ada huruf ilah. Ya. Dia mu'tal, ada yang pertama mu'tal fa. Ya, seperti wa'ada. Huruf ilah di awal. Yang kedua mu'tal, dia panggil mu'tal ajwaf, huruf ilah di tengah. Yang ketiga mu'tal apa tu apa dia? Okey. Nakis. Contohnya? Saja. Okey. Lepas tu nawab. Lepas tu pokok. Mana-mana pergi kelas pun ustaz juga yang jawab. Tak apa, nanti kita kat tuan-tuan. Tuan-tuan ni, inilah hukum seorang kata jenis perbuatan dalam Al-Quran dari segi menggunakan huruf ilah atau tidak ilah. Huruf ilah ada 3, alif, wa, ya. Yang ini tak ada alif, wa, ya. Ya. Ini kita kata daraba, ini madda, ini akala, ini sa'ala, ini ja'a. Ini contoh-contoh 5 ni. Ini contoh lagi kan. Jadi fi'il tuan-tuan ada 10 lagi saja dalam Quran. Tak apa, nanti kat dinding minggu depan kat dinding ada. Jadi tuan-tuan, bila kita bincang pasal fi'il, tuan tengok. Unzuru. Ni unzuru. Kunin zuru. Unzuru. Ni tuan-tuan. Tengok perkataan unzuru. Okey, cuba keluarkan root dia. Root dia. Nazara ni huruf mana? Huruf A ke huruf B? Okey, sahih. Okey, sahih dari mana? Sahih salim ke? Sahih muda'ah ke? Sahih mahmud ke? Bab kelima. Sahih mana? Salim. Tuan-tuan boleh kata salim. Itu salim. Betul lah tu. Ini dari segi ada huruf ilah atau tidak ada huruf ilah. Okey. Satu lagi tuan-tuan. Dia kata wa ma tughni. Wa ma tughni ni. Tughni ni. Tughni ni. Nampak dah ada huruf ilah? Ada. Nampak tak ya? Kalau ya, zak dulu sini. Okey, sekarang ni bawakan madi dia. Madi dia Agna. Okey. Cuba isimkan dia. Rosin isimkan dia. Abdul Ghani. Ghaniyun. Ghaniyun tulis ada Abdul tu ni lah. Okey, ini Agna ni 4 huruf. Cuba 3 hurufkan dia. 3 hurufkan dia. Agna ni maknanya memberi kekayaan. Kalau dia kaya sendiri 3 huruf, buanglah dia ni. Jadi Gha ni ya. Ingat tak Gha dia? Gha ni ya, dia telah kaya. Gha dia. Kalau Gha dia yang mana? Yang mana? Ini ke? 1 ke? 2 ke? 3? Nombor? Nombor 3. Itu kerja surah. Mana surah ni menentukan sama ada dia sahih atau mu'tal. Okey. Dah nak apa tu? Tengok baru 2-3 ayat. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan. Okey. Itu saya cerita 3 perkara baru tentang surah. Ya. Okey, sekarang ni tuan tengok. Tengok tak perkataan apa tu?
As-samawat. Apa as-samawat? As-samawat kan? As-samawat tu baris ni bagi bawah. Sebab ada fi. Jadi fi telah menjadikan as-samawat tu baris bawah. Fi menghalakan as-samawat tu baris bawah. Itu nahu. Itu kerja nahu. Fi dengan as-samawat itu kerja saraf. Tapi nahu kata, aku punya kerja memberi baris kepada as-samawat tu baris bawah dan membaca baris tu dengan lengkap. Itu kerja aku, nahu kata. Sebab nahu kata kerja saya adalah direction. Ya, dari sini pergi sini, dari sini pergi sini, dari sini pergi sini, dari sini pergi sini. Okey, sebagai contoh yang kita dah belajar, lepas P ni mesti baris bawah. Direction P mengarahkan as-samawat mesti baris bawah. Bila gunakan waw, al-ardi pun mesti baris bawah sebab dia jadi maktuf. Nampak tak maktuf? Nampak tak maktuf? Nampak tak maktuf? Jadi tuan-tuan, ini yang ringkas kita nak tahu ilmu nahwu dan saraf melalui buku hijau ni. Okey tuan-tuan. Jadi itu nahwu. Itu nahwu. Okey. Tengok tuan-tuan. As-samawati baris apa tu? Baris bawah. Okey. Kenapa dia baris bawah? Sebab ada huruf jar. Itu kerja nahwu. Setuju? Kerja nahwu menentukan kenapa as-samawati baris bawah. Okey. Dan kenapa as-samawati baris bawah dengan kasrah? Kenapa as-samawati tu baris bawahnya dengan kasrah? Al-ardi kasrah. Sedangkan tak ada baris bawah banyak lagi. Sebab dia mufrad. Mana mufrad? Banyak tu langit. Tuan-tuan kena buka kick. Baris depan, baris atas, baris bawah. Tuan-tuan ni, tuan-tuan kena buka kick. Sebab tu kick dah ni, tuan-tuan. Kick ni. Kick ni. Ni kick 5B. Datuk jangan Datuk. Datuk. Kick 5B. Tuan-tuan. Kick 5B mengatakan isim baris bawah. Ya, isim baris bawah. Kick 5A. Isim baris bawah dan tandanya kasrah. Isim baris bawah dan tandanya kasrah bila isim itu jamak muannas salim. Cuba tuan-tuan buka kick 5A. Jumpa 5A? Jumpa 5A? Lepas tuan-tuan tengok C, jumpa C. Tuan tengok nombor 3, jumpa nombor 3. Jamak muannas salim, dia baris bawah dia dengan kasrah. Jadi tuan-tuan 7 kali 21 jenis tanda saja tuan-tuan untuk mahir ni, untuk kenal Quran. Yang saya kata lutut guru, saya kata jangan marah saya. Dia kata mu berdepan dengan ahli syurga lah, mu sabarlah. Mu sabar. Aku tak boleh buat kan. Ni kawan saya kata, "Man ni tuan-tuan ni bakal masuk syurga." Okey tuan-tuan, ini okey, tengok ni, tengok kick ni. Kick 5A ni adalah jenis-jenis isim yang ada dalam Quran. Okey tuan-tuan. Tengok. Dan tengok wal ardi. Al ardi bagi apa? Bagi bawah. Dr. Muhammad, al ardi bagi bawah Kalau tuan-tuan kata al ardi ni bagi atas, tak upaya saya. Bagi bawah. Kenapa dia bagi bawah? Sebab dia ikut. Tuan-tuan, dia bagi bawah sebab dia ikut. Jangan takut, ikut. Al-ardi. Kenapa bagi bawah dengan kasrah? Memang dia bagi bawah tabik. Tapi kenapa kasrah dia dengan bagi bawah? Tuan-tuan, tengok sini balik. Tengok balik. Isim mufrad bila dia bagi bawah dengan kasrah. Betul tak? Jadi itu semuanya ada dalam matan Ajurumiyah tadi. Jadi tuan-tuan kena tulis tuan-tuan. Kerja nahwu, tadi saraf, kerja nahwu memberi baris. Kerja nahwu memberi baris kepada perkataan-perkataan yang ada dalam Quran. Okey.
Okey tuan-tuan. Ayat ni. Okey. Ini dah tuan-tuan. Ayat paling mudah. Apa nak akal lah? Makan. Makan. Kemudian Muhammadun. Betul tak? Kalau perempuan, kalau di sini kita katakan Salimah. Yang makan Salimah di sini? Akal? Bukan. Akal tak ni awak makan Salimah. Dia akan jadi akal tu saya makan Salimah. Akal tak? Berubah tak? Berubah kan? Perubahan ni kerja nahu mempatternkan perubahan. Okey, di sini tuan-tuan. Muhammad akalah. Betul tak? Ayat betul tak? Okey. Kalau Muhammadan ni akalah dua orang, betul tak? Betul tak? Kalau ramai Muhammadun ni jadi akalu, ramai tak? Jadi ini dia panggil law of agreement yang saya sebut dulu, dan ini adalah hukum nahu. Kalau kata Muhammadun akalah, salah. Muhammad, ramai Muhammad, makan seorang. Ya. Kalau seorang Muhammad, makan. Kalau dua Muhammad, dua makan. Kalau ramai Muhammad, ramai makan. Tetapi kalau akalah duduk dulu, ini nahu. Mesti akalah Muhammad. Kalau di sini dua, akalah juga. Kalau di sini ramai, akalah juga. Kalau sekiranya perbuatan duduk dulu, dia semua perempuan, semua lelaki. Okey, betul tak? Ini hukum nahu. Rasa susah kan? Kalau perkataan fi'il di depan ayat dia tak mempengaruhi perkataan. Dia mempengaruhi dari segi jantina saja. Dari segi bilangan tak. Okey, faham tak? Muhammad makan. Okey. Dua Muhammad telah makan. Ramai Muhammad makan juga. Tapi di sini adalah masih satu lagi. Ya. Begitu juga dengan Salimah. Salimah akalat. Betul akalat. Kalau Salimah wa Zainab berapa orang? Dua. Dia akalat juga. Akalat juga. Ini tu tak kena ingat ni. Pasal tak ulang kaji tu. Pasal tak ada exam. Minggu depan saya buat exam. Tak apa. Tak apa. Macam ni lah. Exam tu bukan untuk apa, untuk belajar. Kalau awal-awal lagi nak belajar boleh, tapi tak nak exam, tak usah belajar. Okey, ni tengok ni. Ni. Ini pasal tak ada exam, yang macam ni. Ni, Salimah wa Zainab wa Asia. Siapa kata Mariam tadi? Mesti ada girlfriend lama tu. Asia. Okey. Salimah, Zainab, Asia. Mesti perempuan seorang akalat. Ini nahu, hukum nahu. Boleh tak? Tu Haji Abdullah boleh? Okey. Okey. Kalau Salimah akalat. Boleh tak? Kalau Salimah duduk. Salimah wa Zainab akalata. Okey. Kalau Salimah wa Zainab wa Asia akana. Ini nahu, hukum nahu. Kemudian hukum nahu kita kena baca. Itu baca kenapa Muhammadun bagi depan. Hukum nahu. Jadi nahu ni mengajar kita membaca. Jadi tuan-tuan simpan ayat. Yang ni muka surat 1, 2 dan 3. Yang ni simpan. Lepas tu satu muka surat ini. Jadi sekarang ni saya dah ubah kaedah saya untuk kelas ni. Jadi kita akan mengulas ayat berasaskan buku Matan Ajrumiyah. Jadi minggu depan saya akan bagi komplimen satu orang Matan Ajrumiyah yang telah kita fotokopi. Ya. Tapi yes, yang macam yang ni. Jadi minggu depan insya-Allah saya akan bagi satu orang kitab Matan Ajrumiyah.
mata ajamiyah. Yang perfect Arabnya. Terima kasih Allah maka ajaran astaghfirullah amil tusuan wa dalam nafsi fa fili fa innahu la bil azab rabbika alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum.